Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Puan Yang Terutama Sani Takaichi berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Jepun yang ke-104 dan Presiden Parti Liberal Demokratik. Kementerian Pertahanan mengadakan majlis penyampaian sijil kepada pesara-pesara awam dan penerima-penerima anugerah pekerja cemerlang Perkhidmatan Awam. Majlis berlangsung di Dewan Bankuet Bangunan Dewan Majlis. Hadir yang berhormat Bihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Majlis diadakan bagi menghargai jasa dan khidmat bakti para pesara serta sebagai pengiktirafan terhadap kecemerlangan pegawai-pegawai dan kaki tangan kementerian berkenaan. Yang Arif Pesuruhjaya Kehakiman Haji Abdullah Sofri bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datu Sri Paduka Haji Abidin membenarkan rayuan yang dibuat oleh pendakwa raya atas pembebasan Haji Muhammad Sufian bin Haji Bungsu dan Jonathan Ko Chiu Sen. Responden telah dibicarakan di Mahkamah Magistrate atas kesalahan di bawah bab-bab 6(e) dan 6(b) Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 serta pertuduhan alternatif di bawah bab 165 dan bab 109 dibaca bersama bab 165 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Semasa kesalahan yang didakwa berlaku, Haji Muhammad Sufian merupakan pengarah radio televisyen Brunei RTB, Jabatan Perdana Menteri, manakala Jonathan Koo merupakan penolong Ketua Bahagian Berita dan Hal Ehwal Semasa RTB. Kes melibatkan sebuah kereta Mercedes-Benz C200 CGI AMG Sports bernilai $66,800 Brunei yang diberikan oleh Jonathan Ko Chiu Sen kepada Haji Muhammad Sufian bin Haji Bungsu yang didakwa sebagai satu bentuk suapan bagi tujuan mendapatkan pelantikan beliau sebagai pemangku Ketua Bahagian Berita dan Hal Ehwal Semasa di RTB. Pada akhir perbicaraan, Mahkamah Magistrate telah menerima hujahan pembelaan bahawa kereta tersebut merupakan pinjaman tanpa faedah yang tiada kaitan dengan pelantikan Jonathan Koo di RTB walaupun tiada bayaran balik pernah dibuat. Kedua-dua responden telah dibebaskan pada 6 Mac 2025. Dalam rayuan tersebut, Yang Arif Pesuruhjaya Kehakiman berpendapat bahawa Mahkamah Magistrate telah tersilap tafsir berhubung anggapan iaitu presumption di bawah Akta Pencegahan Rasuah, iaitu apa-apa suapan yang dibuktikan telah diberikan atau diterima hendaklah dianggap sebagai rasuah melainkan dibuktikan sebaliknya. Mahkamah Tinggi turut berpendapat bahawa Mahkamah Magistrate tidak memutuskan sama ada anggapan tersebut telah berjaya dibantah oleh responden dan Mahkamah Magistrate gagal menilai keseluruhan keterangan secara menyeluruh berdasarkan ujian objektif orang yang munasabah dalam menentukan niat rasuah. Mahkamah Tinggi telah membatalkan pembebasan tersebut dan mengarahkan perbicaraan semula bagi semua pertuduhan utama dan alternatif. Pihak pendakwa raya diwakili oleh Timbalan Pendakwa Raya Hajah Suryana binti Haji Radin dan Nurul Fitri binti Kiprawi. Sementara responden diwakili oleh peguam cara Roy Prabhakaran dan Kamal bin Syari dari firma guaman Tetuan Yusof Halim dan Partners.
Orang ramai termasuk pemandu di jalan raya dan pelaut dinasihatkan untuk mengambil langkah sewajarnya demi keselamatan semua semasa keadaan cuaca aktif. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi mengeluarkan nasihat tersebut berikutan keadaan cuaca negara diramal aktif sehingga hari Sabtu 25 Oktober ini. Hujan sekali skala lebat dan berpetir beserta angin kencang dicangkam jejaskan beberapa kawasan negara dengan kelajuan angin sehingga 50 km sejam semasa atau dekat hujan lebat. Keadaan laut pada amnya berombak dipara sedikit kesederhana di antara 0.7 meter hingga 1.4 meter. Terdapat risiko tinggi berlakunya banjir kilat terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat yang berterusan dan semasa kejadian air pasang. Kejadian tanah susur, pokok tumbang dan atap terbang juga boleh berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin kencang. Keadaan laut di para sederhana adalah berbahaya bagi operasi bot-bot kecil. Pelbagai aktiviti menarik diadakan sempena Juraiwara Badudun bersama Biskita Anjuran Jabatan Radio Televisyen Brunei. Diadakan di Dewan Seri Kenangan Daerah Tutong, Juraiwara bertujuan bagi memberi kefahaman dan mempromosikan produk dan perkhidmatan RTB kepada orang ramai. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Antara pengisian Juraiwara termasuk sesi taklimat, galeri pameran, pencarian bakat dan jualan aneka makanan serta minuman. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Cheong Chi Kiong, pemangku pengarah RTB. Acara yang telah diadakan ini memang sungguh menarik, yang mana banyak info-info yang dapat dari sini mengenai penyiaran dan juga macam mana penyelidikan. Saya amat kagum dengan penyampaian bahagian berita yang mana saya tidak akan buang masa kalau bahan berita macam berita itu dapat kita mendengar berita-berita daripada dalam negeri dan luar negeri. Ianya memberikan informasi terutama di kalangan masyarakat umum lah. Especially kepada golongan belia macam kami inilah. Bagi meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan mental dan memupuk persekitaran yang sihat di kampus, Center for University Life and Wellness UniHealth dengan kerjasama Bahagian Hal Ehwal Pelajar menganjurkan Hari Kesihatan Mental Sedunia Universiti Brunei Darussalam UBD. Acara berlangsung di Institut Sains Kesihatan Penyiaran Anak Puteri Rashidah Sa'datul Bolkiah. Hadir Dayang Hajah Maudina binti Haji Abdul Hamid, penolong Naib Chancellor UBD. Acara diisikan dengan sesi ucap tama bertajuk Beyond the Surface, Self-Care Discovery in a Noisy World yang antara lain mengongsikan pandangan profesional dan perspektif praktikal tentang menavigasi cabaran kesihatan mental terutamanya dalam bidang akademik dan penjagaan kesihatan. Seorang rakyat tempatan menerima Anugerah Asia Cyber Resilience 2025 semasa mesyuarat agung tahunan Perikatan Komuniti Keselamatan Siber ASEAN Jepun baru-baru ini di Tokyo, Jepun. Anugerah tersebut merupakan sebagai penghargaan atas kepimpinan, integriti dan kolaborasi dalam pembangunan kemampanan siber. Menurut Muhammad Azizul Amir bin Pihin Orang Kaya Pendekar Alam Datuk Paduka Seri Haji Hasrin, pemangku pengurus IT dan Ketua Keselamatan Siber Brunei Gas Carriers, anugerah berkenaan sebagai satu penghargaan kepada usaha kolektif negara Brunei Darussalam dalam memperkukuh keselamatan siber. Majlis turut dihadiri oleh Awang Syamsul Bahri bin Haji Kamis, Pesuruhjaya Interim Keselamatan Siber Brunei. Anugerah Puteri Mahacakri PMCA merupakan amanah untuk terus memberi aspirasi, inspirasi dan membimbing para guru agar sama-sama melahirkan pelajar yang bukan saja berjaya dalam akademik tetapi juga bersedia menghadapi dunia sebenar.
Dayang Syahrifah binti Haji Muhammad Shahlan, pakar teknologi pendidikan Pusat Tingkatan 6 Sengkurong dan Pusat Teknologi Pendidikan yang menerima anugerah tersebut di Bangkok, Thailand baru-baru ini menyifatkan anugerah tersebut sebagai satu penghormatan untuk para guru di negara ini yang sentiasa berusaha membawa pembelajaran ke arah yang lebih inovatif dan bermakna. Berkhidmat selama 22 tahun, Dayang Syahrifah yang juga mengajar subjek Computer Science telah memperkenalkan kaedah pengajaran dan pembelajaran inovatif yang memberikan impak signifikan terhadap peningkatan pencapaian pelajarnya. Pendekatan tersebut dikembangkan menjadi program latihan yang komprehensif dan rangka kerja perancangan pengajaran yang kini dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh negara. Pembelajaran berasaskan pengalaman sebenar iaitu blended experiential learning dan boleh menjadikan pelajar lebih aktif, kreatif dan berdaya saing sebagai future ready learners. Menerima anugerah ini saya anggap sebagai satu amanah bersedia menghadapi dunia sebenar dengan keyakinan, empati dan semangat digital citizenship. Menurut Dayang Syahrifah, kerjaya sebagai guru bukan sahaja melibatkan tugas-tugas mengajar, merancang dan menilai pembelajaran tetapi membimbing pelajar-pelajar secara menyeluruh termasuk kurikulum dan kebajikan mereka serta bertanggungjawab dalam membentuk generasi akan datang. Nasihat saya, mengajar dengan hati, niat yang tulus ikhlas dan pendekatan yang holistik. Setiap pelajar kita ni mempunyai potensi dan kemahiran yang berbeza. Sebagai guru, kita ni perlu mendekati setiap individu pelajar itu, memahami dunia mereka dan menjadikan pembelajaran relevan dengan kehidupan sebenar, real world scenario. Guru juga perlu sentiasa memantapkan pengetahuan dan kemahiran untuk belajar bersama generasi Z, Alpha dan generasi digital seterusnya. Lebih 30 pengusaha terdiri daripada mahasiswa-mahasiswi Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB yang mengikuti kursus keusahawanan dalam pendidikan Islam dan kursus pendidikan keusahawanan Islam 1 menyertai praktikum keusahawanan pendidikan Islam 2025. Dianjurkan melalui Pusat Ilmu Trust Kupu SB, acara dibuka kepada orang ramai di kampus Kolej Universiti berkenaan. Bertemakan inspirasi keusahawanan Islam, acara diadakan sebagai platform dan peluang kepada para mahasiswa-mahasiswi yang terlibat untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelajari, sekaligus membudayakan nilai kreativiti, inovasi dan daya saing. Ia juga bertujuan untuk mewujudkan suasana pembelajaran berasaskan pengalaman melalui aktiviti sebenar di samping menyemai semangat keusahawanan yang berlandaskan prinsip Islam. Juga diadakan sesi perkongsian ilmiah daripada tenaga akademik Kupu SB yang berkisar mengenai peranan ruqyah syariah, asas khusyuk dalam solat dan panduan membina ketenangan hati. Tujuannya praktikum ini diadakan adalah supaya tani memberi luang kepada yang kira pengalaman untuk kita ni lah. So dari sini kami dapat mengambil pengajaran lah untuk nanti. Hari keusahawanan ini sangat membantu kami sebagai mahasiswa kerana untuk menambah lagi kami punya kira duit bulanan lah untuk kami dan membuka minda kami bila kami sudah graduate daripada sini. Ia dapat mengasuh lagi anak muda dan generasi muda untuk untuk menambah ilmu lagi, cuma ada orang kan berjual, menguruskan orang punya jualan dan meyakinkan diri sendiri lagi. Negara Brunei Darussalam akan menyertai Best of ASEAN Performing Arts 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dua pelajar dari Sekolah Rendah Sultan Hashim Batu Apoy mewakili negara ke program tersebut berlepas meninggalkan negara kemarin. Program disertai dua pelajar dari setiap negara anggota ASEAN.
Semoga perjalanan kami lancar sepanjang kami berada di sana dan persembahan yang akan dipersembahkan iaitu tarian Samalindang akan menambat hati penonton dan juga pembesar-pembesar negara ASEAN. Perasaanku macam happy lah pasal kena pilih sudah untuk menjoin arah BOA PA tu. Perasaan saya sangat gembira dan sedikit nervous lah. Harapkan semoga berjaya di Kuala Lumpur nanti. Para peniaga dinasihatkan untuk menjalankan aktiviti perniagaan secara beretika. Saranan tersebut ditekankan susulan operasi bersepadu di 3 buah premis perniagaan di Kampung Kapok, daerah Brunei dan Muara. Operasi dijalankan oleh bahagian industri dan ekosistem perniagaan melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT dan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Hasil daripada operasi berkenaan, penguatkuasa unit SDT mendapati 12 unit alat sukar dan timbang yang digunakan bagi tujuan perdagangan adalah mematuhi Akta Sukatan dan Timbangan 1983/151 dan Peraturan-Peraturan Penelitian 1994. Bagaimanapun, pihak peniaga diingatkan untuk mempamerkan tanda berat bersih bagi barang-barang berbungkus untuk memudahkan pihak pembeli membuat pilihan dan mengatur perbelanjaan dengan bijak. Manakala semua premis perniagaan yang diperiksa mematuhi Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan peraturan-peraturan di bawahnya.